Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Jadi hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita, cuma cerita yang pertama Abang pecahkan jadi dua sebab pengalamannya panjang dan sangat luar biasa seramnya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita. Dan moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampailah sekarang. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama disampaikan oleh Aimi berlaku pada tahun 2005 dekat Kampung Petagas, Sabah. Pada waktu tu memang kecoh dekat kampung tu yang katanya ramai orang dah nampak kakak cantik atau makcik rockers berlega-lega ke sana kemari. Banyak juga orang berspekulasi, meneka-neka apakah punca makcik rockers ni berkeliaran. Ada yang kata macam orang matilah, ada yang kata orang mati bersalin lah, tapi tak tahu cerita yang sebenar. Tapi sepanjang apa yang orang nampak, keluarga Aimi sekeluarga tak pernah pun nampak. Nak jadi cerita, pada tahun 2005, Aimi rumah dia 2 tingkat. Dia sekeluarga duduk dekat tingkat atas. Tapi dekat tingkat bawah disewakan kepada orang lain, sepasang suami isteri yang mana isterinya tengah mengandung. Tapi yang menjadi masalah ialah si suami yang menyewa dekat tingkat bawah tu memang selalu tak ada kat rumah, outstation. Jadi setiap malam memang mak Aimi akan turun bawah tengok kakak tu dalam keadaan yang waktu dia tengah mengandung, kan dia tengoklah dalam keadaan akak tu elok ke tidak, betul ke tidak. Tapi sejak daripada bunyi-bunyi ataupun gangguan-gangguan daripada makcik rockers tu, memang kerap kali mak Aimi akan turun ke bawah setiap kali malam nak tengok keadaan kakak tu. Pernah sekali akak tu cakap, sejak daripada gangguan dekat kampung ni berlaku, dia rasa tak selesa. Jadi mak Aimi tanya, awak nampak ke tidak? Dia kata dia tak nampak. Tapi dia rasa macam boleh rasa. Pada masa yang sama dia kan tengah mengandung. Orang pernah cakap kalau orang mengandung ni dia punya darahnya wangi. Jadi dia kata dia walaupun tak pernah nampak tapi dia boleh rasa benda tu datang dekat dia. Tapi mak Aimi cakap jangan risau, apa-apa pun engkau jerit je daripada atas, daripada tingkat bawah, akak daripada tingkat atas akan turun, akan tengok-tengokkan kau. Nak jadi cerita, pada satu malam waktu diorang semua tengah tidur, satu keluarga tengah tidur, tiba-tiba kakak yang tingkat bawah tu menjerit-jerit, pergi kau dari sini, jangan kacau aku, pergi kau dari sini, pergi. Dia macam tu dia jerit. Waktu tu diorang sekeluarga tengah tidur, terbangun. Kata Aimi, waktu tu Aimi berumur 6 tahun, 20 tahun yang lepas dia kata semua ahli keluarga dia terbangun. Mak, ayah, abang dengan dia terbangun. Jadi ayah dia cakap, jom kita pergi tengok kat bawah, tengok apa yang berlaku. Jadi Aimi dengan abang dia tinggal kat tingkat atas, mak dengan ayah dia turun kat tingkat bawah, tengok apa yang berlaku. Selepas 10 minit, mak ayah dia pun naik ke atas semula, balik ke rumah dia lah. Lepas tu mengikut perbincangan apa yang mak ayah dia borakkan, rupanya kakak tu nampak ada seorang perempuan menjengah di tingkap rumah dia. Dan perempuan tu tak ada muka, tapi dagunya runcing, rambut dia kusut masai, bajunya kuning-kuning tanah, terbang-terbang dekat tingkap bilik rumah dia. Itu yang menyebabkan dia menjerit. Jadi bila dah macam tu, dengan kata lain, nampaknya giliran keluarga dia orang pula yang kena ganggu. Selama ni dia orang dengar daripada orang kampung yang mengatakan benda tu mengganggu orang kampung. Tapi tak sangka kali ini kakak yang duduk dekat tingkat bawah rumah diorang diganggu. Memang tak mustahil sebab kakak tu tengah mengandung. Tapi itulah, apa puncanya tak tahu. Tapi malam tu bila Aimi dengan abang dia dengar cerita daripada mak ayah dia berdua jadi takut nak tidur. Mujurlah dia kata waktu tu masih kecil lagi, diorang tidur dengan mak ayah diorang. Tapi sepanjang malam bila nak lelapkan mata selepas dengar kakak tu menjerit, memang susah nak lelapkan mata.
Malam besoknya, waktu tu belum lagi malam, memang lebih kurang pukul 10 malam macam tu. Tiba-tiba akak dekat tingkat bawah tu jerit lagi. Pergi kau, jangan kacau aku, pergi, tolong, tolong. Waktu tu memang tak cakap banyak. Mak bapa Aimi turun ke tingkat bawah nak bagi bantuan. Kalaulah diorang fikir mungkin itu adalah makcik Rockers, tapi lebih takut lagi kalau itu adalah perompak. Pada waktu tu memang si suami kakak yang tinggal bawah tu tak ada dekat rumah, outstation. Jadi untuk memastikan keadaan kakak kat tingkat bawah tu dalam keadaan baik, mak Aimi dengan ayah Aimi turun bawah tengok keadaan akak tu. Rupanya sangkaan diorang meleset, bukanlah perompak, tapi disebabkan oleh gangguan makcik Rockers. Ini kali kedua gangguan makcik Rockers ganggu kakak bawah ni. Jadi dengan kata lain, ini bukan benda yang boleh dibuat main. Nak jadi cerita pula, pada satu malam, waktu tu Aimi dengan abang dia nak belajar mengaji. Jadi memang menjadi kebiasaan, bapak dia akan hantar mereka berdua ni pergi belajar mengaji dekat rumah. Ada satu rumah atuk tu. Lebih kurang jaraknya 15 minit lah. Waktu tu masih lagi awal malam. Lebih kurang pukul 8 malam macam tu. Lepas-lepas isyak, 8.30 macam tu. Jadi diorang pun bergerak, Aimi, abang dan bapak dia naik motor ke rumah atuk tu untuk belajar mengaji. Tapi bapak dia tak balik terus. Bapak dia akan tinggal sampailah Aimi dengan abang dia habis mengaji. Barulah bapak dia balik ke rumah semula. Jadi dengan kata lain, tinggallah seorang-seorang mak dia dekat rumah. Tapi tak berapa risau sangat sebab itulah masih lagi awal malam dan juga kakak dekat tingkat bawah tu ada suami dia. Dengan kata lain, walaupun mak Aimi tinggal seorang-seorang dekat tingkat atas, tapi dekat tingkat bawah ada kakak dan suami dia, boleh kata menemani. Jadi selepas habis mengaji, lebih kurang pukul 9.30, bapak dia bawa lah Aimi dengan abang dia balik ke rumah semula. Bila sampai dekat rumah, diorang terkejut gila bila buka pintu. Mak Aimi duduk dekat ruang tamu sambil tangan dia pegang tasbih, menggigil-gigil. Waktu tu bapak dia terus datang dekat mak dia, peluk mak dia. Terus mak dia menangis. Jadi bapak dia tanya, kenapa awak menangis ni? Dia kata, apa yang saya takut akhirnya saya nampak. Rupanya dia muncul bang dekat dapur, dia kata. Jadi ayah Aimi minta ceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Mak dia cerita, pada waktu tu, mak dia, lepas bapak dia dengan Aimi dengan abang dia pergi mengaji, mak dia buatlah kerja bersih-bersihkan dapur. Waktu mak dia bersih-bersihkan dapur tu tak ada apa masalah. Tapi tiba-tiba dekat pintu dapur, dia dengar macam ada orang kucing bercakar. Lah, waktu tu masih lagi awal malam, lebih kurang pukul 8.30, pukul 9, dia dengar macam kucing cakar. Memang jadi kebiasaan bila malam-malam kucing akan mencakar pintu dapur untuk minta makan dan selalunya lebihan-lebihan makan ya ikan, ya ayam, memang mak Aimi bagi je dekat kucing-kucing yang datang tu. Tapi bila mak Aimi buka je pintu, bukan kucing yang cakar. Makcik Rockers tengah duduk mencangkung, cakar pintu. Dia punya kuku panjangnya sejengkal. Lepas tu dia punya rambut kusut masai besar. Lepas tu dia punya dagu runcing. Dia punya baju dia kecoklat-coklat penuh dengan tanah. Rambut dia kusut masai. Muka dia tak nampak. Sama seperti apa yang kakak dekat bawah tu ceritakan. 2 kali kakak tu nampak dan apa yang kakak tu ceritakan sama macam yang mak Aimi nampak. Lepas tu entah macam mana mak Aimi kata tiba-tiba benda tu hilang daripada depan mata dia dan dia tutup pintu dapur, dia duduk dekat ruang tamu, dia capai tasbih, dia berzikir. Dia kata tak tahu dia nak minta tolong kat siapa, nak lari kat tingkat bawah. Oh, bawah tu laki bini, yelah takkan nak kacau. Jadi dia tunggu, dia nyalakan lampu terang seluruh rumah, dia tunggu suami dengan anak-anak dia balik. Bila suami dengan anak-anak balik, baru dia cerita. Jadi gangguan ni bukan gangguan yang main-main. Bukan Aimi, keluarga dan abang kakak kat bawah rumah dia yang diganggu. Boleh dikatakan seluruh kampung, dekat kampung Petagas, kata silap abang tadi kan, dekat Sabah diganggu pada tahun 2005. Jadi siapa-siapa yang tahu kenapa punca makcik Rockers tu tiba-tiba muncul, boleh tulis kat bawah, komen-komen kat bawah. Nanti bolehlah abang beritahu dalam video yang akan datang.
Ingatkan gangguan itu berhenti dekat takat tu je. Rupanya selang beberapa hari daripada hari kejadian berlaku lagi satu gangguan. Tapi kali ini dialami oleh Abang Aimi. Waktu tu Abang Aimi berumur 6 tahun. Waktu tu diorang semua tengah tidur dekat dalam satu bilik. Memang jadi kebiasaan, dia kata waktu dia kecil-kecil dia tidur dengan mak ayah dia dekat dalam bilik yang sama. Sebab diorang ni masih lagi kecil. Abang dia umur 6 tahun, dia umur 5 tahun. Pada malam tu dia kata tak ada apa-apa, okey je. Tiba-tiba lebih kurang pukul 3 pagi, dia dengar ada budak menangis. Bila dia buka mata, rupanya abang dia tengah menangis. Habis terkencing-kencing abang dia, waktu tu jadi huru-hara. Mak bapa Aimi terpaksa pujuk abang dia supaya bertenang. Tapi abang dia dalam keadaan yang sangat terkejut, menangis. Terpaksa diterangkan seluruh rumah sebab abang dia kata takut-takut. Pada waktu tu bila dia tengok keadaan abang dia dalam keadaan yang sangat tertekan, Aimi pun walaupun pada waktu tu dia berumur 5 tahun, dia boleh ingat, dia rasa dia cukup takut pada malam tu. Kalau boleh dia tak nak ulangi balik apa yang berlaku pada abang dia. Jadi bila ditenang-tenangkan, malam tu dia orang tidur satu keluarga buka lampu. Mak dia terpaksa bersihkan air kencing yang abang dia kencing dekat atas tilam. Abang dia orang laki bini, mak bapa Aimi tak tanya pun apa yang berlaku pada abang dia, tapi cuba tenangkan abang dia. Malam tu mak dia peluk abang dia sambil tidur. Akhirnya barulah abang dia tidur. Dan malam tu dia orang tidur dalam keadaan yang terang. Bila besok paginya abang dia demam. Jadi tak tanya lagi ni. Aimi kata tak tanya lagi. Lepas seminggu, lepas 3-4 hari abang dia demam, barulah abang dia cerita sebenarnya apa yang berlaku malam tu. Dan tak sangka gangguan yang sama yang dialami oleh mak Aimi. Abang dia kata pada malam tu, dia tiba-tiba terbangun sebab dia dengar macam ada orang cuba buka pintu di kawasan pintu balkoni. Rumah dia orang kan tingkat kedua kan. Jadi ada balkoni, ada pintu. Pintu tu pintu papan. Dengar macam ada orang pulas-pulas tombol. Jadi abang dia ni pun tak terfikirlah ada benda lain gangguan. Abang dia ingat angin ke apa. Jadi abang dia keluar daripada bilik, pergi dekat depan tombol pintu. Dia tu memang tengok tombol pintu tu macam dipulas-pulas. Dia ingatkan mungkin ada benda. Yalah, dia tak terfikirlah benda tu adalah makcik rocker sebab ini adalah tingkat kedua. Mungkin perompak ke apa. Jadi entahlah, dia kata naluri sebagai seorang budak. Dia pun buka lah pintu. Bila dia buka pintu, dia tengok ada seorang perempuan tengah menangis. Bentuk yang sama macam mak dia jumpa. Dagunya runcing, rambutnya mengurai, bajunya penuh tanah. Dia mencangkung dalam keadaan menangis-nangis. Bila abang dia tengok, sah apa yang dia nampak tu bukan manusia. Abang dia terus tutup pintu sekuatnya dan lari ke bilik mak dia. Tapi bila abang dia lari dekat bilik mak dia, benda tu berdiri dekat pintu balkoni sambil menangis-nangis. Waktu tu abang dia tak tahu nak buat apa dan abang dia terkencing dekat situ dan akhirnya abang dia menangis. Bila abang dia menangis, barulah mak bapak dia terbangun, Aimi terbangun dan mereka berdua pujuk abang dia supaya bertenang. Barulah mak bapak dia tahu benda ni sebenarnya gangguan daripada makhluk yang sama yang mengganggu kakak bawah dan juga mak Aini. Perkara ni jadi cerita dekat dalam kawasan kampung tu. Bukan seorang, ramai pernah alami. Jadi diorang semua mengambil satu tindakan. Dan sejak daripada tindakan tu diambil, sama ada rondaan kampung ke atau apa benda panggil orang alim. Tapi selepas diorang mesyuarat ambil tindakan tertentu, akhirnya gangguan tu tak ada. Tapi sampai kesudah Aimi tak tahu kenapa berlaku gangguan dekat kampung tu. Pernah juga dia tanya dengan mak dia beberapa kali, apakah punca gangguan tu? Tapi mak dia tak tahu nak cakap. Mak dia lebih banyak mendiamkan diri. Mak dia bagi alasan mungkin tu adalah benda liar.
Kisah seterusnya disampaikan oleh Nini berlaku pada 20 tahun yang lepas dekat Wakaf Mek Zainab. Sebenarnya Nini ni dia ada channel YouTube dia sendiri. Dia cuma cakap dengan abang, bang boleh tak minta promotekan channel YouTube dia. Pun juga ceritakan kisah-kisah seram. Jadi abang pun bertanyalah macam mana caranya abang nak promotekan channel YouTube dia. Jadi dia kata macam ni, dia ada satu cerita seram. Cerita tu dibahagikan kepada 4 bahagian. Cuma Abang Jo ceritakan bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, ketiga dan keempat disampaikan dalam channel YouTube dia. Dan channel YouTube dia Abang sediakan link dekat kawasan description area. Jadi Abang ceritakan bahagian pertama, permulaan macam mana Kak Ngah dia diganggu. Kak Ngah dia hidupnya huru-hara disebabkan oleh gangguan ni. Abang baru cerita bahagian pertama. Nanti bahagian ketiga, keempat, kedua, ketiga, keempat nanti boleh tengok dekat channel YouTube-nya. Okey, itu adalah sebagai satu cara tanda abang memperkenalkan channel YouTube-nya. Abang dah lama tak kenalkan channel YouTube ni kan? Jadi cerita ni berlaku pada 20 tahun lepas dekat Wakaf Mek Zainab, Kelantan. Daripada lahir sampai berumur 4 tahun, Nini ni dijaga oleh nenek dia. Daripada umur 5 tahun sampailah dia besar, barulah dia dijaga oleh mak dia. Puncanya adalah mak dia ni adalah seorang ibu tunggal. Jadi agak susah untuk menjaga kanak-kanak pada waktu tu. Jadi pada umur 5 tahun sehinggalah dia besar, dia duduk dengan mak dia. Tapi dalam rumah tu bukan mak Nini aja yang duduk. Ada Nini, ada abang dia, ada mak dia, ada pakcik dia iaitu adik kepada mak dia. Ada 2 orang sepupu mak dia dan juga ada seorang pembantu kedai mak dia. Nak jadi cerita, dia Nini dibesarkan oleh mak dia seorang ibu tunggal dengan buat restoran. Mak dia ada restoran, jadi mak dia berjualan lah dekat restoran tu membesarkan dia. Tapi katanya restoran tu dah pun dirobohkan, dah jadi tugu ke apa, lebih kurang macam tu lah dia kata. Dah jadi tugu, dah tak adalah restoran tu. Ceritanya bermula bila satu hari waktu Nini dengan abang dia tinggal dekat rumah bersama-sama dengan sepupu mak dia. Menjadi kebiasaan, kalau balik sekolah, Nini dengan abang dia akan duduk dekat kedai mak dia. Sebabnya, dekat rumah tak ada orang. Pembantu kedai memang tolong mak dia lah. Lepas tu, adik mak dia yang dipanggil ayah cik pun ada kerja sendiri. Lepas tu 2 sepupu mak dia tu, satu memang bantu kat kedai, satu lagi masih sekolah. Jadi memang kalau balik sekolah, Nini dengan abang dia kena duduk dekat kedai dulu. Sampailah pukul 5, pukul 6 barulah dia orang boleh balik rumah sebab pada waktu tu Kak Ngah iaitu sepupu mak dia dah ada dekat rumah balik daripada sekolah. Jadi nak jadi ceritanya, pada satu hari ni lebih kurang pukul 5, pukul 6, Nini cakap dengan mak dia, dia penat dekat sekolah, boleh tak mak dia hantar awal ke rumah. Jadi bila dah sampai pukul 5 tu, mak dia call lah kat rumah, ada orang ke tidak. Rupanya kat rumah dah ada orang, iaitu Kak Ngah, sepupu mak dia, baru balik daripada sekolah. Jadi mak dia ni pun bawalah Nini dengan abang dia ni pergi ke rumah dia orang lah. Sampai dekat rumah tu, dia masuk rumah, dia tengok ada Kak Ngah. Kak Ngah masih lagi berbaju sekolah. Lepas tu Kak Ngah tanyalah, dah makan ke belum? Jadi Nini dengan abang dia cakap belum makan. Tak apa, Kak Ngah masakkan. Cumanya Kak Ngah ni tak sempat nak masak apa-apa. Dia nak goreng sausage dengan nugget je lah. Pada waktu tu Nini ingat keadaan dekat luar rumah memang macam nak demam. Salah. Memang macam mendung. Nak demam pula. Memang mendung pada waktu tu. Waktu tu lebih kurang pukul 5. Tapi gelapnya lain macam. Sampaikan Kak Ngah terpaksa buka lampu. Mula hujan rintik-rintik. Angin kuat betul pada waktu tu. Jadi keadaannya memang sangat-sangat seram. Pada waktu tu, Nini dengan abang dia tengok TV dekat ruang tamu. Kak Ngah tengah masak dekat dapur. Goreng-goreng nugget. Tiba-tiba, dia dengar Kak Ngah menjerit dekat dapur. Panggil dia orang berdua. Abang, Nini, ke sini. Lepas tu, dia orang ni berdua. Nini kata dia dah macam, kenapa Kak Ngah menjerit? Dia orang ni pun berdua dengan budak-budak waktu ni kan. Pergilah ke dapur, tengok. Tengok Kak Ngah tengah menggigil pandang pada dia orang.
dengan keadaan dapur masih menyala api. Pada waktu tu, abang Nini memang segera bertindak lari ke dapur. Nini pun ikut daripada belakang. Abang dia cepat-cepat tutup gas dapur tu dan terus peluk Kak Ngah. Kak Ngah pada waktu tu dah menggigil-gigil membelakangkan pintu dapur. Lepas abang dia tutup gas dan peluk Kak Ngah terus duduk mencangkung peluk Nini dengan abang dia. Pada waktu tu Nini tak banyak soal. Cuma Kak Ngah punya tangan menggigil sambil menangis-nangis. Tiba-tiba diorang dengar satu benda jatuh dekat bumbung. Benda ni jatuhnya sangat kuat sebab bumbung diorang terbuat daripada zinc. Bang! Dia jatuh macam tu. Jadi diorang pun macam, bunyi apa tu? Jadi Nini tanya, Kak Ngah tu bunyi apa Kak Ngah? Kak Ngah dah tak boleh nak cakap lagi. Dia menangis peluk diorang adik-beradik berdua ni. Lepas bunyi jatuh tu, tiba-tiba bunyi orang berjalan dekat atas bumbung. Pada waktu ni keadaan dekat luar ribut. Nak kata buah jatuh dekat atas bumbung, keliling rumah diorang tak ada pokok buah. Tapi bunyi orang berjalan dekat atas bumbung. Sepanjang hidup Nini memang tak tahu tentang ada makhluk-makhluk alam sebelah. Sebab waktu dia dibesarkan dengan nenek dia tak pernah pun cerita tentang benda ni. Jadi dia tanya dengan Kak Ngah, bunyi apa tu? Macam ada orang berjalan dekat atas bumbung. Waktu tu Kak Ngah tak boleh nak jawab. Kak Ngah cuma cakap, tunggu ayah cik balik. Sambil muka dia ditekupkan pada badan abang dan Nini. Waktu tu keadaan jadi tegang. Nini cuba cari keadaan sekeliling, tengok keadaan sekeliling, apa sebenarnya yang berlaku. Tapi tak ada apa-apa. Keadaan dekat luar ribut, suasana gelap dengan bunyi angin, dengan hujan yang lebat. Keadaan Kak Ngah yang menangis menambahkan lagi perasaan takut Nini. Cumanya Nini tercari-cari apakah punca yang menyebabkan Kak Ngah takut. Tiba-tiba Nini nampak dekat dapur diorang, di antara bumbung dapur dengan pintu, dia ada ruang kosong. Dia nampak benda hitam dekat situ. Dia tenung lama-lama benda hitam. Dia cuit abang dia. Abang dia pun tengok benda hitam tu. Benda hitam tu bulat seakan-akan kepala. Tiba-tiba, dia nampak benda hitam tu buka mata. Sah itu kepala. Matanya warna merah, mukanya hitam, hidung dengan mulut tak nampak. Jadi pada waktu tu, Nini cakap dengan Kak Ngah, Kak Ngah, apa benda yang dekat atas pintu dapur tu? Jadi Kak Ngah pun pusingkan badan dia, pusingkan kepala dia, tengok ke arah mana yang ditunjukkan oleh Nini. Pada waktu tu Kak Ngah terus menjerit bila dia nampak kepala manusia dengan mata merah. Pada waktu tu juga pintu depan bunyi seperti orang buka dan ayah cik masuk. Bila ayah cik masuk, diorang bertiga menjerit seolah-olah minta tolong, kata Nini. Dan ayah cik tanya apa sebenarnya yang berlaku. Jadi Nini cakap ada orang dekat pintu dapur. Ayah cik terus keluar ke pintu dapur nak periksa apa benda yang dah mengganggu diorang bertiga. Tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, tak ada tanda-tanda seperti orang. Tapi keadaan Kak Ngah pada waktu tu terjelepuk sambil menangis, sambil seluruh badan dia menggigil. Tapi Nini tak tahu rupanya ini adalah permulaan kepada gangguan yang mengganggu Kak Ngah. Dan sejak daripada itu, Kak Ngah mengalami peristiwa-peristiwa yang menyeramkan. Jadi ceritanya abang tamatkan pada waktu ni sebab si pemberi cerita iaitu salah seorang YouTuber harap-harap kalau siapa-siapa nak dengar sambungannya boleh dengar dalam channel YouTube dia. Abang sediakan dalam dekat kawasan description area. Kita bagi sama-sama sokongan. Cumanya kalau tak silap abang, channel ni diceritakan dalam bahasa dialek Kelantan. Jadi mana-mana yang tak faham boleh bertanyalah. Tapi kebanyakan daripada kita memang faham kan. Kelantan ke Sabah ke Sarawak ke Terengganu ke akak boleh-boleh je faham. Jadi siapa-siapa yang nak dengar cerita sambungan apa yang terjadi pada Kak Ngah, boleh tekan dan layari channel YouTube yang Nini punya. Abang dah berbelit-belit sikit yang Nini punya ni.
Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Sebenarnya abang baru lepas kehilangan nenek tersayang pada hari Sabtu lepas. Nenek abang meninggal dunia. Jadi abang boleh kata hilang semangat lah sebenarnya nak bercerita pada waktu tu. Tapi abang dah jarakkan lebih kurang 2-3 hari supaya abang kumpulkan semangat. Itu pun semangat-semangat ni abang dapat melalui ucapan-ucapan takziah yang disampaikan kepada abang melalui Facebook, Instagram dan juga kata-kata semangat. Sebab selama ni memang nenek abang duduk dengan abang. Duduk dengan mak ayah abang lah kebanyakan masa daripada muda, daripada umur dia 50-an sampailah kebanyakan masa dia duduk dengan abang. Jadi bila dia meninggal tu satu kehilangan yang besar. Cumanya abang tak sempat nak lunaskan permintaan terakhir. Jadi memang suka pergi pantai Port Dickson untuk saja ambil angin kat pantai Port Dickson. Tapi abang tak sempat nak bawa dia ke pantai Port Dickson di hari-hari terakhir dia. Sebab pada waktu tu nak bawa dia, tapi pada hari Sabtu pada waktu tu. Tapi kita orang berbincang-bincang tak jadi nak bawa dia sebab waktu tu cuti umum. Jadi memang ramai orang dekat pantai. Untuk mengelakkan daripada jam, kita orang tak bawa. Tapi tak sangkalah selang beberapa hari selepas tu dia meninggal dunia. Jadi abang rasa agak terkilan jugalah. Jadi terima kasih pada semua yang memberikan ucapan takziah dan kata-kata semangat. InsyaAllah abang sebagai cucu yang paling sulung doakan semoga semua atuk nenek abang dan juga maklum abang yang meninggal hari itu ditempatkan di syurga bersama-sama ahli-ahli syurga di sana. Amin ya rabbal alamin. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.